jadi beramal kerana takut dipuji orang, tidak jadi beramal kerana khawatir akan ada riak dalam hati. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riak. Tak jadi beramal kerana khawatir takut dipuji orang, riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal kerana ingin dipuji orang, syirik. Duit sudah dipegang, tak jadi diberikan kerana takut dipuji orang, riak. Masukkan ke dalam supaya dipuji orang, apalagi diambil gambar, diupload ke FB, syirik. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riak. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu apa yang kita lakukan? Azamkan hati kuat, laksanakan perintah Allah. Ada bisikan di dalam, lawan dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Buat apa yang boleh kita buat. Mohon kepada Allah dijaga hati. Memanglah ada selalu bisikan di dalam hati, sebab Allah cerita tentang perbuatan syaitan dan iblis. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari hadapan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, takkan kau dapati mereka itu hamba yang bersyukur. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja hambaku itu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit saja mereka yang pandai berterima kasih. Oleh sebab itu, ada niat baik dalam hati, buat. Jangan sampai malaikat maut lebih dulu datang daripada kita membuat amal yang ada dalam hati kita. Kerana syaitan beramal cepat lebih dari yang kita fikirkan. Tapi bila ada bisikan-bisikan di dalam, memang itu sudah kerja syaitan. Apa kata Nabi SAW bercerita tentang sumpah syaitan? Demi Allah, kata syaitan, la'ughwiyannakum, aku akan goda mereka, aku akan bisik ke hati mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad mereka. Selama hayat di kandung badan, selama ruh ada dalam jasad, maka bisikan tak pernah berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bila yang berbisik ini jinnati, senang ya. Kita baca ta'awuz, a'udzubillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, kita baca Allahu la ilaha illallahul qayyum. Kalau yang berbisik ini jin, insyaallah dia pergi. Tapi kadang yang berbisik yang nombor 2 nas, kita baca ayat kursi, dia lebih hafaz pula dari kita lagi. Oleh sebab itu maka kekuatan jamaah, kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan menjauh dari 2. Bila setan melihat ada 1 orang, dia mendekat. Bila dia nampak 2 orang beriman kuat, dia mula menjauh. Dia nampak 3, 4, 5, dia makin jauh. Maka ini berjamaah mesti kita kekalkan. Jamaah zikir, jamaah baca Quran, jamaah tazkirah. Kata Nabi SAW, serigala, harimau hanya akan menerkam seekor kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Kalau kambing beramai-ramai akan menyeberang sungai, buaya tidak akan menerkam kambing kalau kambing berjamaah. Tapi manakala ada seekor kambing menjauhkan diri dari jamaah sebab haus, disitulah dia akan menerkam leher kambing dan hilanglah nyawa. Sebabnya 1, kerana tidak sabar melihat air, meninggalkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah meninggalkan diri dari jamaah. Paksakan diri untuk ikut dengar tazkirah. Bolehkah kami baca Quran ini beramai-ramai? Maka kata Imam An-Nawawi, qiraatul jamaah mustahabbah. Membaca Quran bersama-sama itu mustahabbah, dianjurkan, disukai. Sebab membaca Quran beramai-ramai membangkitkan semangat. Bila baca sendiri saja, mungkin dia rasa lemah, mungkin dia rasa tak ada semangat. Tapi bila dia baca beramai-ramai, bangkitlah semangat. Berzikir bersama-sama, ramai-ramai puan berzikir dalam satu majlis, maka ada malaikat yang datang. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, yang berkeliling di atas muka bumi Allah. Malaikat berkeliling di atas muka bumi, bukan malaikat pembawa wahyu, bukan Jibril, bukan malaikat pencabut nyawa, bukan Israel, bukan malaikat peniup sangkakala.
tapi malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Manakala malaikat itu melihat ada majlis zikir, maka dia panggil malaikat yang lain, ta'alau, mari kemari, halummu ila hajatikum, mari kemari, inilah hajat yang kamu cari selama ini. Maka malaikat itu ikut bersama majlis-majlis zikir. Suatu ketika Nabi lalu, manakala Nabi lalu, Nabi tengok ada orang ramai-ramai berzikir. Nabi bertanya, kamu berzikir kerana Allah? Betul. Tak ada niat yang lain daripada Allah? Betul. Tadi aku baru saja mendengar malaikat berkata. Apa kata malaikat ya Rasulullah? Malaikat menyampaikan salam kepada kamu semua, dan malaikat berkata, qumu maghfuran lakum. Ketika kamu tegak berdiri dari zikir itu, maka Allah sudah mengampunkan segala silap, salah dan dosa. Majlis kita hari ini 3 majlis. Majlis kita majlis baca Quran, kerana yang saya sampaikan adalah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah. Majlis kita adalah majlis zikir, kerana majlis kita tak ada lawa, tak ada kata sia-sia. Majlis kita adalah majlis mengingat Allah, dan majlis kita adalah majlis tazkirah, kerana majlis kita saling ingat mengingatkan. Hadhihi tazkirah faman syaa'a dzakara. Ini adalah tazkirah, peringatan bagi sesiapa saja yang ingin mengambil peringatan. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat, diberikan Allah keberkahan, diampunkan Allah silap, salah dan dosa bagi yang menyampaikan Al-Faqir Abdul Somad maupun pada kita semua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dimaklumkan Ustaz bagi tazkirah dalam 40 minit saja, dan saya dah tengok memang dah cukup 40 minit. Lepas itu Ustaz boleh jawab soalan-soalan, saya akan jawab soalan yang boleh saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya akan balik ke Pekanbaru Riau, saya akan baca lagi kitab, saya akan jawab. Tonton saja di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah saya maklumkan di awal majlis sebentar tadi, sekiranya ada persoalan boleh diajukan kepada saya, dan saya akan ajukan, bacakan kepada Ustaz Abdul Somad, insyaAllah. Okey, yang berbagi Ustaz, ada 2 soalan di sini. Yang pertamanya, dia bertanya, saya nak tanya, apakah hukum seorang anak yang marah pada ibunya? Dia tunjuk tangan muka kepada muka ibunya. Soalan pertama, dia marah dan dia tunjuk tangan kepada wajah ibunya. Yang keduanya, apakah hukum seorang ibu nak kahwinkan anak perempuannya tapi anak tidak benarkannya? Itu 2 soalan. Baik. Yang dilarang dalam Quran kata saja, tunjuk boleh. Kita dah kaji tadi. Sedang kata sesikit-sikit huruf, fala taqul lahuma uff, alif, fa. Biasanya bahasa Arab 3, memukul, daraba, pergi, zahaba, makan, akala, minum, syariba, tegak, qama, duduk, jalasa. Tapi untuk ini 2 huruf paling sikit, fala taqul lahuma uff. Sedangkan 2 huruf saja dilaknat Allah, apalagi sampai tunjuk. Oh, tunjuk tak ada huruf Ustaz. Memang huruf tak keluar, tapi tunjuk kiri kasar, hati yang melawan. Oleh sebab itu ada dosa yang orang buat di dunia dia tetap sihat. Ada orang yang makan riswah, makan riba, di dunia badan dia sehat, umur dia panjang. Sebab apa? Nanti di akhirat baru Allah balas. Tapi ada satu dosa, bila dia buat di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Apa itu? Uququl walidain, menderhaka kepada kedua orang tua. Ya Rasulullah, ya, apa itu akbarul kabair? Apa dosa yang paling besar di antara dosa yang besar? Kata Nabi 3. Yang pertama al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, menderhaka kepada orang tua. Yang ketiga, banyak riwayat. Salah satu menyebut at-tawalli yaumaz zahaf, lari dari perang. Yang satu menyebut makan riba. Tapi semua riwayat sepakat bahwa dosa menderhaka adalah dosa terbesar. Dosa kecil sagair, yang besar kabair.
Tapi di antara kabair ini ada akbarul kabair, yang terbesar di antara yang besar, menderhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu kita didik anak-anak ini di rumah tahfiz Quran, kita masukkan dia pondok kajian Islam supaya dia menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mati kita bangun terjaga dia di tengah malam solat tahajud dan witir, dia angkat dua tangannya dengan meleleh air mata, dia katakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab datang seorang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya anak saya ini menderhaka kepada saya, hukumlah dia. Umar bin Khattab akan menghukum anak. Manakala akan menghukum, anaknya berbicara kepada Umar, karena dia tahu Umar orang pemimpin yang bijaksana. Umar, ya, apakah kami sebagai anak ini ada hak pada orang tua? Kata Umar, ada 3. Apa hak kami? Bagi nama yang baik, bagi emak yang baik, bagi makan yang baik. Kata si anak, saya 3 tak dapat. Nama saya tak baik, emak saya tak baik, makan saya pun tak baik. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'qa alaik. Wahai ayah, wahai bapa, engkau lebih dulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada engkau. Jadi bila selama ini kita tahu ada anak durhaka, ada juga bapa durhaka. Sebab dia tak bagi nama yang elok, tak bagi emak yang elok, dan tak bagi makanan yang elok. Mudah-mudahan kita selamat dari yang dua-dua ni, baik bapa derhaka maupun anak derhaka, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bolehkah orang tua memaksa anak untuk menikah? Dalam Islam ada 6 wali. Yang pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik lelaki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Tapi di antara 6 wali ini ada 2 namanya wali mujbir dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, wali yang boleh memaksa. Wali mujbir 2 saja, ayah dan datuk. Jadi bila saya seorang ayah balik ke rumah, saya panggil anak perempuan saya, anak perempuanku, aku sudah nikahkan engkau dengan seorang lelaki di majlis tadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surah Ar-Rahman tunai. Nikah sah. Sebab ada namanya wali mujbir. Tapi rasa-rasanya sekarang ni tak boleh kita buat. Sebab perempuan dia sudah masuk belajar universiti, dia ada kenal lelaki, dia ada suka. Maka dalam hal ini kita sebagai ayah, sebagai bapa, kita ditanya, ada tu orang lelaki yang datang nak meminang engkau, mahukah engkau dengan dia? Bila dia diam, kata Nabi cakap pasal ni, bila perempuan itu diam, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda bersetuju. Diam dia, nak engkau dengan dia, dia diam, tanda bersetuju. Dululah, sekarang tak. Nak dengan dia, nak sangat. Nah, sebab itu mudah-mudahan yang paling baik adalah kita tak paksakan, tapi yang paling baik adalah bermesyuarat. Kerana dalam Quran dikatakan wa amruhum syura bainahum, hendaklah bermesyuarat bapa, bunda dengan anak bermesyuarat. Bila kita bermesyuarat, apa yang kita tengok? 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, bila datang lelaki meminang anak gadis kamu, pandang 2. Din agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fakir, Allah akan buat dia kaya raya. Mudah-mudahan Allah bagi kita kelapangan hati untuk bermesyuarat. Amin ya rabbal alamin.